Kalau di Melaka ada Kota Formosa, kali ini saya berada di Fort Cornwallis yang terletak di Pulau Pinang. Nak tahu apa ada di dalam? Jom ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Dietitian Ramadan dalam rancangan Makan Betul. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda tentang lemak. Lemak ni bagus ke tidak? Nak tahu? Jom. Lemak merupakan kumpulan makronutrien yang memberikan kita tenaga. Lemak mengandungi paling banyak kalori per gram jika dibandingkan dengan makronutrien karbohidrat ataupun protein. Jadi, lemak ni bagus ke tidak? Sebenarnya, lemak adalah penting untuk tubuh badan kita. Lemak berfungsi memberikan kita tenaga, membantu penyerapan vitamin larut lemak iaitu vitamin A, D, E dan K dan digunakan dalam proses penghasilan hormon dalam badan seperti hormon testosteron yang terdapat banyak pada lelaki. Selain daripada itu, lemak ini perlu untuk melindungi organ-organ dalaman kita seperti jantung dan juga buah pinggang yang dipanggil sebagai visceral fat. Oleh itu, lemak ini penting dan kita perlu mengambil lemak dalam pemakanan seharian kita. Jadi, kat mana bahayanya lemak ni? Untuk pengetahuan anda, dalam badan kita ada sel yang fungsinya untuk menyimpan lemak. Sel ini dipanggil tisu adipos ataupun adipose tissue. Apabila kita dalam keadaan kelaparan ataupun tidak makan sehingga menyebabkan kita kekurangan tenaga, sel adipose tissue ini akan menyelamatkan kita dengan memberikan kita tenaga dalam keadaan kita kurang tenaga ataupun energy deficit. Cuma, lemak juga boleh mendatangkan masalah kepada kita. Lemak boleh menyebabkan kita mengambil kalori secara berlebihan dengan mudah. Lebihan kalori itu kemudian akan disimpan dalam sel-sel lemak kita dan semakin lama, semakin kita makan banyak lemak, semakin lebihan kalori berlaku, maka akan bertambahlah saiz sel lemak kita. Umpamanya, seperti kita isi angin dalam belon. Semakin banyak angin kita isi, maka semakin besarlah belonnya. Macam itu juga sel lemak. Semakin banyak kalori yang kita makan berlebihan dan semakin banyak kalori berlebihan ini ditukar menjadi lemak, maka sel lemak ini akan membesar dan akhirnya menyebabkan kegemukan kepada individu. Dan oleh sebab itu, kegemukan ini berlaku bukan dalam masa sehari, tetapi secara perlahan-lahan. Selain daripada lemak, banyak kajian yang terkini menunjukkan bahawa pengambilan gula ringkas ataupun simple sugar dan juga karbohidrat yang tinggi menjadi penyumbang kepada masalah berlebihan berat badan. Kerana kebanyakan pilihan makanan kita ini sebenarnya banyak menggunakan gula ringkas. Sebagai contoh, sarapan kuih manis dengan air kopi, teh tarik ataupun kopi susu. Kemudian, makan petang pula. Sekali lagi kita ambil kuih manis dan juga minuman yang manis. Maka ini semua menyumbang kepada masalah kegemukan. Dalam video Dash Diet sebelum ini, saya telah kongsikan dengan anda dengan ringkas tentang apakah itu lemak dan jenis-jenis lemak. Lemak boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu lemak tepu dan juga lemak tidak tepu. Biasanya, lemak tepu ini dipanggil sebagai lemak jahat. Sebab, kalau diambil secara berlebihan, ia boleh mendatangkan masalah kepada jantung kita. Contoh lemak tepu ialah margarin, santan, biskut, kuih raya, kek dan juga kulit ayam. Manakala, lemak tidak tepu pula juga dikenali sebagai lemak baik kerana ianya dapat mengurangkan risiko daripada mendapat penyakit jantung jika diambil dalam kuantiti yang sederhana. Contoh lemak tidak tepu ialah minyak zaitun, buah avokado, kekacang dan juga ikan. Ikan ini termasuklah ikan kembung, sardin, pari dan juga lain-lain. Selain itu, pengambilan lemak jahat iaitu lemak tepu dan lemak trans boleh meningkatkan risiko untuk mendapat metabolic syndrome, iaitu penyakit darah tinggi, kegemukan dan abnormal kandungan lemak dalam salur darah. Dan juga, ia boleh merosakkan sistem pengawalan gula dalam badan. Banyak kajian sebelum ini telah menunjukkan perkaitan antara lemak tepu dan tekanan darah. Jadi, sebenarnya pengambilan lemak yang mencukupi adalah penting untuk tubuh badan kita.
Cuma kita kena kawal pengambilan lemak dan memastikan sumber lemak kita ialah lemak yang baik dan elakkanlah lemak yang jahat. Sekian sahaja perkongsian daripada saya, Ramadan, untuk episod kali ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua. Sehingga kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Ingat, anda sihat, anda hebat.